Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wala haula wala quwwata illa billah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' as-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Yang bermaksud, apakah manusia mengira bahawa ia dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan sesuatu. Surah Al-Qiyamah ayat 36. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim. Yang bermaksud, maka apakah manusia mengira, kamu seluruhnya manusia mengira bahawa sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main dan bahawa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Maka Maha Tinggi Allah Azza wa Jalla, Raja sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pemilik Arasy yang mulia. Al-Mu'minun ayat 115, 116. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, itu dalam surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.
bermaksud, dan Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kamu dari perut ibu masing-masing ke alam dunia ini dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu dalam bicara ilmu, dalam hal ilmu, dan Allah jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati-hati dalam raga jiwa raga kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang syukur pada Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nahl ayat 78. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengalukan Al-Fadhil, pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A yang dihormati para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, Al-Fadhil, tuan-tuan imam kita, seterusnya dihormati yang diraikan seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan rekan taulan kita yang jauh, yang dekat, yang bersama-sama dan mula masuk ke dalam siaran live online kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita seawal pagi tadi sebelum subuhnya dengan munajat, dengan zikir, dengan tasbih pada Allah Azza wa Jalla, bersambung waktu kita dengan solat subuh berjemaah. Alhamdulillah, kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid pada Allah Azza wa Jalla, dikabulkan semuanya, akan dikelaksikan dalam koleksi amal-amal salah kita, dan mudah-mudahan kepada mereka yang mengambil berkat Khamis hari ini untuk berpuasa sunat, kita doakan Allah permudahkan urusan ibadat puasa sunat mereka, dan doa-doa mereka dikabulkan Allah secara mudah, secara mudah. Kerana doa seorang berpuasa memanglah antara doa yang cepat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Doa da'watus saim la turad. Doa berpuasa tak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi ini saya telah mulakan dengan 2-3 ayat sebenarnya. Ada makna tersirat sebagai ayat-ayat sebutkan tadi. Yang pertama ayat suratul Qiyamah, iaitu Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Artinya, apakah manusia mengira bahawa ia dibiarkan begitu sahaja tanpa pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ayat ini berada surah Al-Qiyamah 36. Satu pertanyaan yang pasti kalau kita renung, kita insaf, ia menggerunkan sebenarnya. Kenapa menggerunkan? Sebab Allah bertanya satu benda yang besar. Satu persoalan yang berat untuk dijawab sebenarnya. Kerana Allah berkata kepada kita, apakah kamu menyangka kamu akan ditinggalkan begitu sahaja atau biarkan begitu sahaja? Dia rezekikan nikmat macam-macam, umur yang panjang, hidup senang lenang di atas bumi dengan 1001 nikmat yang begitu besar, menikmatinya malam siang, pagi petang dengan serba-serbi lah, baik harta benda, kekayaan, keluarga, macam-macam. Tiba-tiba kata Allah, kamu anggap kamu dibiarkan begitu sahaja, sudan, tanpa ada tanggungjawab pada Allah Azza wa Jalla, macam mana? Soalan berat, tuan-tuan. Jadi kalau kita renung tentang hal ini, maka kita perlu cari jawapan. Di mana rahsia di sebalik kehidupan kita ini? Kenapa kita diciptakan? Lima khuliqna. Kenapa kita diciptakan? Dan apa kewajipan kita? Ma wajibatuna. Apa kita punya kewajipan dalam kehidupan ini? Dan ketiganya lah, ila aina masiruna. Kemana kita punya penghujung pada kehidupan ini? 3 soalan ia mesti dirangkumkan dalam perjalanan kita demi keselamatan, keamanan, kebahagiaan di alam dunia, bahkan lebih kemuncak alam sana. Kenapa diciptanya kita? Untuk apa kita diciptakan? Dan kemana ila ainal masir? Kemana penghujungnya perjalanan kita ini? Kemana tamatnya? Ini satu persoalan yang kita kena letak di hadapan kita. Kalau kita alpa tentang persoalan itu, itulah sebab kita mungkin jauh daripada batas-batas agama. Ini yang kita paling takut, menyebabkan kita hidup kerana dunia semata-mata.
Tak fikir tentang dosa pahala, tak fikir tentang kematian, tak fikir tentang alam barzakh, tak fikir tentang alam mahsyar, tak terfikir pun tentang perkaitan kita dengan syurga neraka di hari bertemu Allah nanti. Ini kita paling takut. Demikian bila Allah sebut dalam ayat seterusnya, saya bacakan di awal tadi. Tuan-tuan kena semak ya, kena tulis, kena semak, iaitu daripada ayat surah Al-Mu'minun 115, 116. Ini masyhur sangat-sangat. Saya kira saya acap kali baca ayat ini. Di mana Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Allah tanya dalam surah Al-Qiyamah di awal tadi tentang kita ni cipta begitu sahaja ke? Tanpa pertanggungjawaban. Dalam ayat Al-Mu'minun ini Allah tanya satu soalan yang lebih kurang sama. Apa kata Allah? "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apa kamu menyangka yang kamu diciptakan begitu free saja, percuma saja, tak dikembali kepada Allah Azza wa Jalla? Ini pun satu soalan yang kita kena rangkumkan dalam perjalanan kita supaya kita ada jawapan. Di sebalik jawapan itu kita akan bawa kepada kehidupan yang sejahtera, selamat, bahagia, tenang dan seumpamanya. Tenang, bahagia kita nak, tuan-tuan. Kita akan bincang kejap lagi. Kemudian dalam ayat seterusnya kita dah baca tadi, iaitu ayat surah An-Nahl 78. An-Nahl 78 kan? Ya. Allah sebut kepada kita, di mana kita hakikat sebenarnya? Kita bermula di mana? Min aina nabda? Di mana kita bermula? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Kamu, Allah munculkan daripada perut ibu masing-masing, rahim ibu masing-masing. Allah keluarkan kita daripada setitik air mani, segumpal darah, pada daging, bagian roh kepada daging itu, kemudian membiak besar perut dalam perut ibu kita. Kemudian cukup tempoh 9 bulan 10 hari kita keluar ke bumi. Jadi kita manusia lengkap dengan mata, telinga, tangan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu masing-masing. Keluar sebagai apa? Manusia. Dan keluar kita keadaan apa, tuan-tuan? La ta'lamuna syai'an. Kamu tak erti apa-apa. Keluar kita hanya menangislah. Menangis sungguh. Itu menangis itu pun tak kena siapa. Kalau dicampak dalam tong sampahlah kita. Kalau dicampak tempat yang kotor, kotorlah kita. Kalau dibiarkan, dibiarkanlah. Tak tahu apa-apa. Yang kita tahu, menangis dengan suara kanak-kanak kecil macam mana kita dengar. Kata Allah Azza wa Jalla, "La ta'lamuna syai'an." Kamu tak tahu apa-apa. Zero pengetahuan kita. Usahkan warna-warni siapa yang dekat kita, doktor, nurse, merawat kita yang tung kita dilahirkan itu. Mak kita tak kenal juga. Mak yang lahirkan kita tak kenal. Berarti kalau dilahirkan, diletak di tempat yang lain, bertukarlah kita dengan anak orang. Contohnya, kita bukan mak kita, ya, bukan kita, orang lain, ayah kita contohnya. Bertukar. Dia tak boleh kata, ini bukan mak saya, ini ayah saya, ini ibu saya, ini mama saya. Contoh, tak ada. La ta'lamuna syai'an, kamu tak erti apa-apa, kata Allah. Allahu Akbar. Dan Allah sempurnakan kejadian kita. Lalu Allah sebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah lengkapkan pendengaran, telinga, lengkapkan penglihatan, mata, lengkapkan hati, dalaman masing-masing yang boleh berfikir kemudian. Dengan tujuan apa kata Allah? Aku lengkapkan semua itu dengan kelengkapan itu untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu jadi hamba yang bersyukur kepada Allah, yang tunduk patuh pada Allah Azza wa Jalla. Ini satu ayat yang saya kira melengkapkan dua ayat tadi, iaitu surah An-Nahl 78 ni, untuk bawa kita kepada suatu perjalanan yang kita nak kena sentiasa pandu, terpandu, pimpin, terpimpin. Seulang balik, kehidupan yang terpandu, dipandu, terpimpin, dipimpin. Dan apa yang mandu kita? Apa yang memimpin kita, tuan-tuan? Kita hidup tak boleh serah kepada kemahuan diri semata-mata. Tapi kita kena dipandu oleh ilmu, oleh iman, oleh amal salah, oleh Islam dan iman itu sendiri. Kalau kita biarkan hidup ini dipandu oleh nafsu syahwat, kita akan terjatuh ke gaung yang berdalam.
kita akan tergelincir ke gaun yang menakutkan. Makin jauh daripada agama, kita mungkin jadi manusia yang bertopengkan syaitan, wal'idzubillah. Manusia berwajahkan wajah, tapi berakhlak-akhlak yang bukan lagi manusia, binatang ataupun yang melata. Itulah yang tak erti dosa pahala, yang tak erti mana putih mana hitam, yang tak erti mana busuk mana yang elok, yang tak erti mana kotor mana yang baik. Sebab dia tak ada kekuatan dalaman hati. Akal tak memimpin, mata tak memandu kepada jalan kebenaran, bahkan otak tak memandu dia, bahkan hati pun tak ada, perasaan pun kacau. Tapi manusia tidak begitu. Sebab itulah kita nak dalam hidup ini, kita sentiasa mencari titik-titik kebahagiaan yang hakiki. Dan bahagia hakiki Islam, tuan-tuan, dia bukan datang secara impromptu, ya, secara begitu sahaja, dengan tiba-tiba, tak ada. Dan bukan datang dalam bentuk pipih melayang, kita sambut, kita pegang, kita nganga makan, tidak. Bukan. Batulah kebahagiaan bukan sesuatu perkara yang utama, neraca yang penting. Neracanya adalah Islam, iman dan amal saleh. Dia bahagia ni, dia tiangnya ke situ. Batulah kata Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, seorang tokoh besar dalam penulisan kitab motivasi. Dia kata bahagia ini adalah sesuatu yang bermakna kita merasai nikmat beragama, itu bahagia. Dia bagi suatu penerangan yang cukup simple, mudah. Merasa nikmat beragama, itulah bahagia. Jadi mana kalau kata mudahnya, bahagia dalam urusan nikmat harta semata-mata, belum tentu. Bahagia kerana nikmat pangkat yang tinggi semata, belum tentu bahagia sebenarnya. Tapi bila bahagia diwarna dengan warna agama, ilmu agama, itu adalah neraca bahagia yang paling jitu, yang paling ampuh, yang paling besar sekali. Tuan-tuan, agak macam mana ya? Saya duduk termenung juga ni. Bila disebut kepada kita oleh Al-Qarni dalam kitabnya, bahagia itu dicernakan oleh warna ilmu dan iman, warna agama, maka saya rasa itu pandangan yang paling tepat sekali. Sebab bila agama memandu kehidupan kita, kita tidak akan mengalami kesesatan, kedurjanaan, kejahatan, kesilapan ataupun kegagalan. Sebaliknya, bila ilmu memandu, iman memandu, dia akan bawa kita ke jalan yang sejahtera. Dia tak ada ranjau duri yang tajam, bahkan jalan licin, cantik dan seumpama. Itu lebih kurang maksudlah. Ya, sebab itulah kita nak kena ingat bahawa nilai kebahagiaan itu ada di situ. Dan hakikatnya ialah seorang Muslim itu memang itulah hasrat yang dia nak kena perkemaskan dalam hati jantungnya. Sebab itulah dalam hal ini kita sentiasa sebut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya nak rakamkan semula ucapan doa supaya kita nampak itu nadi kekuatan yang kita sedang perkemaskan malam, siang, pagi, petang, sampai sekarang, sampai besok tulat, sampai kita meninggal. Kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di alam bumi. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di alam akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Gabungan minta kejayaan dunia, keselamatan akhirat, jauhkan api neraka, ini adalah gabungan as-sa'adah al-haqiqiyah al-mutlaqah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sebenar-benar dan mutlak. Gabungan itu mana ada dalam ajaran agama yang lain, mana ada dalam ajaran agama yang lain pada agama Islam kita, yang nilainya keduniaan campur keakhiratan dan diperkemaskan oleh nak ke syurga, tolak neraka. Dia bermula pada dunia, bahagia dengan penuh insaf nikmat dunia kita raih. Masa yang kita minta akhirat nanti kita sejahtera, dan kemuncaknya neraka tak sentuh. Bila neraka tak sentuh, makna apa? Syurga akan kita capai. Tengok tuan-tuan, bagaimana kita dapat syurga Allah kalau nikmat dunia tak diasas pada agama? Tak akan berlaku. Bila asas agama tak ada di alam bumi masa hidup, kita tak akan mencapai nikmat alam syurga di padang mahsyar. Sebab apa? Yang di alam sana
bergantung amat-amat sangat dengan apa yang ada di alam dunia lebih awal. Sebab kita, satu nama rentas dunia is watching. Masya Allah. Nama cantik, saya nak cuba dua hal dunia. Kita rentas dunia sehingga ke akhirat dengan kejayaan. Nama tu sesuai dengan apa saya nak sebutkan tadi. Jadi kita rentas dunia dengan agama dan sampai ke akhirat kita akan dapat syurga menanti. Ini tuan-tuan satu persoalan yang kita kena tengok balik. Sebab apa? Sebab itulah kaedah utama dalam kita beragama. Kerana kalau kaedah itu kita pegang, kita sama-sama letak di hadapan jalan kita, sebenarnya Allah akan permudahkan. Allah tidak akan menyusahkan kita. Allah tidak akan memenatkan kita. Bahkan Allah akan jadikan laluan kita laluan yang cukup terbuka dalam kerahmatan, keselamatan dan seumpamanya. Itulah makanya saya nak ulang balik ayat pertama tadi saya sebut kepada tuan-tuan kerana penting sangat. Al-Qiyamah, Allah tanya kita, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahawa dia dibiarkan begitu sahaja tanpa pertanggungjawaban. Jadi kalau begitulah keadaannya, Allah bertanya kita apakah begitu keadaan kita dibiarkan begitu sahaja? Jawabnya tidak. Kerana satu ketika nanti kita akan mula dipersoalkan. Itulah keterkaitan apa yang saya kaitkan ini dengan satu hadis Nabi begitu penting. Kalau kita nak kena semak balik sentiasa. Iaitu hadis datang daripada Sahih At-Tirmidzi, daripada Imam At-Tirmidzi, membayangkan ketika Nabi bercakap tentang kita dan urusan kita saat kita dah akan bertemu Allah di padang mahsyar nanti. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Setiap orang tidak akan bergerak tapak kakinya di hari kiamat hingga ditanya 4 perkara. Tak bergerak tapak kaki di padang mahsyar hingga ditanya 4 perkara. Mana tak bergerak tu tak berganjak lah. Nak ke kanan tak boleh, kiri tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Kita boleh bayangkan kedahsyatan hari itu sampai manusia tidak boleh lagi nak bersantai-santai. Nak bergerak main-main, nak rehat sekejap ke kanan, kiri, ke belakang, depan tak ada. Tetap tegak berdiri berapa lama wallahu alam. Yang penting ikut hadis Rasulullah, jelas satu akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bayangkanlah. Itu yang mudahnya. Ada sebut satu tahun akhirat sama 50,000 tahun dia, 50,000 sanah. Wallahu alam. Dalam hadis itu Nabi sebut kepada kita apa? Lalu kata Rasulullah, ditanya 4 perkara. Antaranya adalah tentang umrihi fima afnah. Umur dihabiskan ke mana? Yang kedua, tentang harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Punca harta dari mana? Kemudian ke mana kita habiskan harta? Punca pendapatan, ke mana kita belanjakannya? 2 soalan tentang harta. Yang ketiga, tentang kita punya umur kita. Kita punya tentang harta ilmu kita. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu belajar ke tidak? Kita cari ilmu ke tidak masa hidup ini? Kemana masa-masa kita hidup ini? Bersama ilmu ke? Bersama kejahilan? Bersama ilmu ke? Bersama keburukan? Ilmu kita cari ke? Atau kejahilan kita cari? Ditanya tentang ilmu. An ilmihi fima fa'ala fi. Yang keempat ditanya tentang apa? Tentang persoalan an syababihi fima ablah. Tentang kita punya nikmat kehidupan masa muda. Masa muda lambang apa tuan-tuan? Dia lambang kekuatan, lambang upaya, lambang kesihatan, lambang kegagahan. Muda ni lambang macam itulah. Orang muda lambang sehat. Mana sakit macam orang tua-tua dah. Lambang gagah. Mana lenguh letih macam orang dah berumur. Lambang hebat. Mana tak hebat macam orang dah tua-tua. Kurang hebat sikit. Jalan pun slow. Jadi bila sebut orang muda ni, lambang kegagahan, lambang kekuatan, lambang kehebatan. Termasuklah usia itu dengan bila muda tu, segala-gala dapat kita buat dengan penuh mudah, cara mudah dan sebagainya. Tapi kalau dah tua, payah. Tentang waktu muda kita, ke mana kita habiskan? An syababihi fima ablah. Tentang masa muda, ke mana dihabiskan? Tengok tuan-tuan. Hadis ini memang masyhur, sangat-sangat masyhur. Saya tak fikir hadis ini hadis yang baru kita dengar pagi ini.
Ini dah beratus kali dengar. Tapi maksud hadis ini, maksud yang tak pernah padam. Walaupun lampu tak bernyala. Walaupun malam gelap gelita. Hadis ini tak bercahaya. Sebab dia lebih kepada soal mentazkirkan. Dia akan menjadikan kita lebih ingat, berwaspada. Kata seorang tokoh besar, iaitulah Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Ini suatu sifatnya tazkir, mengingatkan. Kerana kita mungkin lalai dan lupa dalam banyak kali. Jadi, suatulah kata pengarang kitab kita itu termasuklah Ibn Rajab Al-Hambali. Dengan hadis tadi, kita akan nampak di mana kita dengan persoalan kehidupan kita sekarang dengan akan datang. Pertama, tentang umur usia kita. Bahagian itu tuan-tuan dan puan-puan, as-sa'adah al-haqiyah tadi, sebut di awal tadi, dengan agama, memang dia amat berkait dengan persoalan usia umur kita. Patutlah bila usia kita habiskan dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, rukuknya sentiasa ada, sujudnya sentiasa ada, kemudian dengan doa munajat pun sentiasa ada, dengan tilawah zikir dia ada dalam usia dia. Sebab kaitan usia dengan ibadat ni besar tuan-tuan. Mana tak besarnya sebab keberadaan kita dalam ibadat amat berkait dengan soal usia umur kita. Kita boleh solat semayang dalam usia kita masih ada. Sebab kita bila meninggal dunia, hatta idza jaa ahadum maut, bila datang saat kematian, apa yang kita ada tuan-tuan? Kita ada apa-apa dah. Yang ada ialah kematian menanti kita. Dan sangat kita belum meninggal ini, itu usia kita. Sebab itulah bila sebut tentang soal umur ini, dia ada keterkaitan al-alaqah kita dengan persoalan ibadat. Sebab itulah makanya seorang tokoh besar juga daripada kalangan para ulama salafun salah kita, termasuklah selain Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu Imam Al-Ghazali, pun sebut bahawa bila kita dapat pastikan umur kita itu berada di lorong betul, maknanya umur kita umur yang apa dia tuan-tuan? Fiha barakatun. Umur tadi fihi barakatun, minta umur fihi barakatun, ada nilai keberkatan, nilai barakah. Satulah Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberkati dalam usia, berkat dalam usia dan umur. Dan berkat usia umur datang daripada mana? Bukan kerana kita jaga usia supaya sihat-sihat saja, daripada berkat amalan kita. Sebab amalan kita yang sunat, yang wajib, yang kita buat, itulah pintu keberkatan kepada nilai usia yang kita miliki. Artinya, tanpa nilai berkat amal kita, tanpa nilai amal kita, kemungkinan umur kita hilang keberkatan. Hilang keberkatan. Saya ingat dengan kata-kata seorang ulama kita dalam kitabnya tentang persoalan kewajipan dalam agama, al-wajibat dalam soal agama ini, dia kata apa? Kalau kita nak mencari pintu keberkatan usia kita, ada 4 perkara. 4 perkara. Ini saya tengok daripada kitab yang dituliskan oleh Abdul Latif Hajiz Al-Ghamidi. Nak berkat usia, ada 4 perkara kita kena buat. Yang pertama, usia kita sentiasa dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyadhkurallah. Zikir kepada Allah. Sebab Allah sebut, uzkur ya ayyuhalladzina uzkurah azkurkum. Kamu syukur, kamu ingat aku ingat pada kamu. Uzkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku, ingat pada kamu. Jadi, umur kat kerana kita banyak berzikir. Maknanya zikir bukanlah duk berzikir sepanjang tak benar, tak berhenti, tapi maknanya ucapan zikir ada di bibir kita. Malam, siang, pagi, petang. Berkat. Yang kedua, umur berkat kenapa? Kita sentiasa melaksanakan kewajipan ibadat. Sebab ibadat ini ada keterkaitan soal masa. Ada waktu solat, waktu berzakat,
waktu kita berpuasa, waktu kita puasa Ramadan, pada Ramadan. Solat pada jam waktunya, nak solat zuhur pada jamnya, asar pada jam. Waktu. Jadi berkat sebab kita jaga ibadat. Masuk zuhur, kita sembahyang. Sampai waktu bayar zakat. Sampai waktu Mekah. Ibadat di Mekah contohnya. Saya ringkaskan. Maknanya, ibadat kita menjadi pasti keberkatan kepada umur. Sebab umur kita dikait dengan soal ibadat. Jaga ibadat. Yang ketiga, berkat umur kenapa? Kerana kita banyak bersedekah. Ini khasnya. Betul sedekah tuan-tuan memberkati kita punya usia umur kita. Orang banyak bersedekah. Menurut perbandingan para ulama kita dalam hadis tersebut, umurnya berkati Allah. Sebab sedekah ni cabang utama untuk memberkati. Orang yang sakit, baik sedekah, boleh sihat walafiat insyaAllah. Orang Allah uji dengan ujian pelbagai, bila dia sedekah, dapat kebaikan daripada apa yang dia lakukan itu. Banyak kebaikan. Yang keempatnya ialah, umur berkat dengan kita sentiasa meminta keampunan kepada Allah, iaitu talabul maghfirati minallah. Orang yang nak berkat, dia sentiasa minta ampun kepada Allah. Sebab dia tidak nak mati dalam keadaan penuh dengan dosa noda. Dia nak, Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku sebagai orang Islam. Ketika aku sedang bersyahadah, sedang beribadat, sedang buat kebaikan. Maknanya, umur kadang-kadang dia minta ampun. Dia tahu dia bersalah, dia sentiasa minta ampun kepada Allah, berkat. Ini empat perkara ini disebutkan para ulama tentang begitu nak berkat umur. Jadi umur tuan-tuan, cabang kebahagiaan. Dah kita diampunkan dosa oleh Allah, kemudian ibadat kita menjadi ibadat yang kuat, kemudian sedekah yang kita buat, tak itu kebahagiaan. As-sa'adah begitulah tuan-tuan. Dia sa'adah kebahagiaan, dia datang bergolek. Tapi kita menjiwai, kita merasa dan kita menghayati. Dia benda sa'adah kebahagiaan ini, kata para ulama, benda yang kita boleh menikmati. Suatu nilai bahagia ni bukan kerana wang ringgit kita nampak seketul. Rumah sebiji begitu sekali harga sampai 2 juta. Bukan. Tapi dalaman kita. Ada orang duduk di rumah yang kecil. Taklah luas mana, tapi bahagia. Sebab apa? Yang bahagia itu dirinya, jiwanya, hatinya, ibadatnya. Rumah tak luas mana. Tak mewah. Bahagia. Sedangkan kawan kita di luar sana, rumah yang bahagia, yang rumahnya besar, tak bahagia-bahagia. Jadi nampak tuan-tuan, ukuran bukan kerana faktor benda besar kecil, tapi faktor dalam hati. Ini yang kita kena cari. Satulah dalam hal ini kita sebut acap kali dalam beberapa, saya sebut dalam ceramah saya khas dikeparakan kita di surau An-Nur, bila sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah sebut dalam Al-Quran, ketahuilah bahawa dengan ingat pada Allah, zikir pada Allah itu, tenang hati kamu, tenang. Tenang tu bahagia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat pada Allah, tenang hati kamu. Tenang itu adalah bahagia. Maksud Allah sebut, tatma'innul qulub, hati tenang. Bahagialah tu. Tenang, senang, relax. Rasa tak tertekan jiwa dan hati. Dengan ingat pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu kata-kata Allah, firman Tuhan. Jelas menunjuk kepada kita nilai dalam kita melaksanakan tugasan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya ambil sikit masa lagi, saya akan tamatkan sekejap lagi kerana saya ada hal yang lain. Saya harap ceramah kita begini tidaklah panjang sangat, minta maaf banyak-banyak, sikit lagi. Yang keduanya ialah dalam isu kebahagiaan tadi, dalam hadis Nabi sebut kita, dalam hadis tadi kan, hadis daripada Imam Tirmizi tadi, bagaimana Allah tanya tentang harta benda kita. Harta benda kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat harta dan ke mana belanjakannya. Tengok tuan-tuan. Kenapa Nabi kaitkan harta daripada masyar? Kerana kebahagiaan manusia di atas dunia ini kan harta yang dicari diraih. Kata Al-Imam An-Nawawi, Al-Qalil wal-Kathir, sikit banyak bukan ukuran, tapi berkat. Kalau harta tu banyak dianggap pintu kebahagiaan, maka kesian orang miskin. Kalau dikatakan sikit itu bahagia, kesian pula orang kaya-kaya. Al-Kathir. Jadi al-qalil wal kathir bukan ukuran, tetapi neraca di sebalik harta itu.
Nah, ini tuan-tuan sekalian. Betullah kita nak bahagia, harta mesti halal. Halal dan tajiban. Halal dan sempurna baik elok. Tajib baik dan elok. Jadi ini perkara-perkara penting. Sebablah bila kita dapat harta yang halal, yang tajiban, halal tajiban tadi, walaupun sikit, jiwa akan tenang dan lapang. Tapi kalau harta kita haram, banyak ke sikit, jiwa tak akan tenang lapang. Kita akan rasa diburuk oleh ketakutan, diburuk oleh perasaan cemas yang melampau. Kadang-kadang kita rasa macam ada sesuatu menekan kita. Sebab duit haram. Tidak halal. Kita dihantui. Itu orang hantu-hantu tu. Tak nampak, tapi kita rasa dihantui sesuatu yang menyusah kita. Oleh pihak berkuasa. Kalau kita dalam dunia moden sekarang, pihak berkuasa, orang ramai. Akhirnya, kalau ada agama, dihantui oleh apa? Perasaan bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Aku dibuat benda dosa dah, Allah marah, murka ni. Haram besar, hukumnya dosa besar. Dihantui oleh dosanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, bila ada nilai buruk tadi, kita dihantui perasaan tidak selesa. Jadi sebab itulah maka masalah harta benda penting untuk memberi kita titik bahagia. Yang penting halalan tayyiban. Ini tuan-tuan satu benda kita boleh nak ambil sikap pesimis ataupun sikap negatif, tak boleh. Sebab bila kita ambil sikap mudah tentang harta benda ini, dia boleh mencemarkan jiwa, merosakkan hati, mematikan kita punya takwa dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hati rosak, jiwa mati, akhirnya takwa kita hilang. Sebab benda haram ini merosak dalam jiwa kita. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Ke dalam agama yang jelas haram dan hukumnya jelas. Haram jelas, yang halal jelas. Dan Allah SWT tidak akan membiarkan kita manusia selama-lama kejahatan, keburukan apa? Dia boleh merosakkan jiwa, mati, hati dan seumpamanya. Maka kita minta pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku, ya Allah, daripada sifat-sifat keji dan kotor. Jadi di antara isunya adalah kebahagiaan dalam agama berkaitan dengan soal harta. Halalan tajiban. Maka yang di luar pada kehalalan tadi, pasti tidak akan datangkan unsur kebahagiaan yang abadi sejati. Baik. Termasuklah juga tentang ilmu. Titik bahagia ini dengan ilmu. Kerana ilmu ni tuan-tuan mengangkat darajah kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu Allah angkat kedudukan, darajah terangkat. Redha akan mudah tiba, rahmat mudah sampai, Allah mudah cinta sayang kasih, Allah beri keberkatan sebab ilmu. Betul, orang berilmu bahagia. Yang tak bahagia jahil. Sebab jahil dia suatu kegelapan yang menggelapkan seluruh kehidupan. Hati gelap, jiwa gelap, kita mudah terjerumus kepada benda jahat, hilang kebahagiaan. Betul, dalam agama kaedah macam tu. Sampai Allah sebut kepada kita dalam satu ayat dalam surah apa? Dalam surah Az-Zumar, Allah sebut, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama di antara orang beriman, berilmu dengan orang tak berilmu? Sama tidak? Tidak sama. Tak akan sama. La yastawi, tak akan sama orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Sampai kiamat. Macam mana kita sama orang ada ilmu yang tidak ada ilmu? Jahil dengan alim tak sama, tuan-tuan. Sampai kiamat tak akan sama. Betul, kita nak ilmu memandu. Bagi kita kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia yang tenang bahagia, ilmu dia kena cari. Siapa nak akhirat yang tenang bahagia, akhirat cari. Nak dua-dua, kata Imam Syafi'i, fa'ala bil ilmi. Kena ada ilmu. Sebab ilmu tu neraca besar. Bila ilmu tu datang dalam hidup kita, dia akan mencahayakan. Kegelapan dicerahkan. Kejahatan akan dibongkar, akan dibersihkan. Jadi ini di antara benda penting. Kemudian terakhir tadi, hadis tadi tentang kekuatan kita. Bahagia ni tuan-tuan, saya tak tahulah secara fizikal. Saya bercakap fizikal ni secara fizikal, tuan, sebab saya baca 2-3 tulisan. Antaranya dituliskan oleh mantan mufti wilayah Dr. Zul Al-Bakri dalam satu buku beliau yang bertajuk Jangan Putus Asa, iaitu kitab Al-Bayan, ya, terbitan masa beliau jadi menteri. Saya baca 2-3 patah di sini. Kita dengan soal kekuatan tenaga ni, ada sikit catatan lah, semua saya ringkaskan.
Catatan sikit, dia tulis, bahagia orang yang muda dengan orang tua lain, tuan-tuan. Orang yang ada kuatan tenaga fizikal yang gagah perkasa, bahagia. Boleh berlari laju, dia pergi ke taman-taman pagi-pagi macam untuk jogging, laju saja. Bahagia tak? Bahagia. Kelancaran berjalan tu laju, kelancaran berlari pun laju. Kalau orang tua-tua jalan tersangkut-sangkut, berhenti berjalan 3 minit, berhenti setengah jam. Berjalan 3 minit, berhenti setengah jam. Jalan 10 minit, langsung berhenti terus. Tak boleh pergi dah. Contohnya. Sebab kelajuannya memang terbatas. Berjalan 2 minit, berhenti. Jalan kejap lagi, balik. Tapi orang muda, dah pusing taman, baru 16 pusingan. Dan tengah setengah jam. Tak bahagia tak? Unsur kekuatan fizikal ni membahagikan manusia. Makanan, boleh makan semua makan. 3 hidangan, boleh makan belaka. Segar. Dia punya apa ni, seronok makan. Sebab bahagia. Sebab kekuatan fizikal bahagia. Semua makan boleh makan. Tapi kalau dah ada penyakit, tengok sajalah. Akhirnya, air kosong juga yang diambil. Tak boleh makan yang ni. Kebahagiaan dah mula hilang sebenarnya. Jadi sebab itulah bagi kita, bahagia di waktu muda ini, dah betul lah dalam tulisan Dr. Zul Al-Bakri, dalam tulisan beliau, dia kata bahawa bahagia melalui nikmat kemudahan itu satu rezeki paling besar. Jadi bila sampai usia kita dah tua, dah lanjut dan tak ada kekuatan, kita terasa nikmat bahagia itu dah makin tak ada. Ataupun dah makin lupus dah. Tak kena dengan kita, saya rasa kita boleh fikir renunglah. Orang muda-muda terasa nikmat kebahagiaan kerana kemudaannya. Orang tua-tua minta maaf lah. Ya, saya pun ke situ akhirnya. Kita akan terasa nikmat bahagia itu makin hari makin terakis daripada kita. Kita pernah rasa bahagia pada masa muda kita. Tapi kalau dah meningkat usia, nilai bahagia kekuatan dah tak ada. Duduk pun lama-lama tak boleh. Berdiri lagi lama tak boleh. Akhirnya nak tidur lah. Nak tidur je tuan-tuan. Jadi kesimpulannya ialah dalam urusan kehidupan beragama kita, kita nak sangat-sangat pintu kebahagiaan itu terbuka kepada kita. Akhirnya kita nak jadi insan yang dipermudahkan amal oleh Allah Azza wa Jalla. Dipermudahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kesimpulan akhirnya, kita akan dibawa ke tempat yang paling membahagiakan kita. Apa dia tuan-tuan? Syurga Allah Azza wa Jalla. Khalidina fiha, kekal dalam syurga selama-lama. Itulah puncak kebahagiaan yang paling abadi, yang paling utama, paling sejati. Tak ada dah. Nak kata lebih pada syurga, tempat paling bahagia, tiada lagi dah. Sebab tu kita baca Al-Quranul Karim. Allah sebut dalam ayat, fi jannatin na'im. Syurga itu penuh kenikmatan yang kita tak boleh fikir dengan akal kepala kita. Wallahu alam, itulah sekadar pada pagi ini. Dan untuk membahagiakan lagi nilai keimanan kepada Allah SWT, tuan-tuan, jom kita terus menyumbang kepada tabung Surau An-Nur fasa 3A. Mudah-mudahan di atas kita, sumbangan kita, membahagiakan rezeki kita, membahagiakan iman kita, membahagiakan amalan kita. Kita menyumbang. Tak boleh beri sikit, beri banyak. Tak ada masalah. Tak ada siapa nak marah kepada kita, tuan-tuan. Ya. Sikit pun ya, banyak pun ya, dengan nombor tertera. Mudah-mudahan kita boleh bantu Surau An-Nur membesarkan lagi surau mereka, menaikkan taraf surau untuk menjadi surau yang lebih berketerampilan sempurna. Banyaklah usaha mereka untuk mereka besarkan surau dan seumpamanya. Berilah bantuan sokongan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan online kita melalui tabung yang diadakan itu, melalui nama akaun pun ada Baik Islam itu, insyaAllah memberkati kehidupan kita, merahmati ibadat kita dan memberikan kita nilai tambah dengan iman kita makin kokoh, akhlak kita makin jitu dan amal kita makin mulia. Dan hidup kita penuh keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan mati kita nanti, mati dalam kerahmatan, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu depan, iaitu pada tanggal 16 hari bulan 12. Bertemu lagi. Jam yang sama, 6.35 pagi, Khamis depan, dalam tajuk yang lain, Subuh Online, bersama dengan Surau An-Nur, fasa 3A, BSS, Bandar Semalam Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.